Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harap semua pelajar dalam keadaan bersedia, cergas untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Pada hari itu yang mana kita berhenti dekat Tok Jangguk. Jadi kita akan sambung penentangan Mak Saleh, Mak Sator, Maharaja Lela dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. Okey, jadi kesimpulannya penentangan dekat negeri-negeri Melayu ni ada 3 bentuk. Pertama, penentangan bersenjata yang kita belajar dah minggu hari itu dan juga hari ini. Kedua adalah penentangan melalui perjanjian, mencabar perjanjian. Dan yang ketiga adalah penentangan melalui undang-undang. Okey, jadi hari ini kita sambung mengenai penentangan di Sabah yang diketuai oleh Mak Saleh. Okey, Mak Saleh nama dia sebenar adalah Muhammad Saleh. Jadi gelaran dia Mak Saleh lah. Biasalah orang Melayu kalau Muhammad tu biasa dipendekkan jadi Mat. Jadi Muhammad Saleh jadi Mak Saleh. Okey, dilahirkan di Inanam Sabah dan berketurunan Bajau dan Suluk. Okey, sebab penentangan iaitu menentang tindakan SBUB, Syarikat Borneo Utara Berhad. Okey, Syarikat Borneo Utara Berhad. Kalau zaman saya belajar dulu dia panggil SBBU, Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Tapi zaman awak ni dia panggil SBUB, Syarikat Borneo Utara Berhad. Okey, yang mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Okey, dekat Sabah ni sebenarnya berpecah kepada dua. Pertama adalah Sabah Timur milik Sulu dan Sabah Barat milik Brunei. Okey, jadi apabila datangnya geng-geng Eropah ni, pelabur Eropah, mereka telah menyewakan. Okey, mereka telah sewa Sabah. Sabah ni bukan dijajah bukan dijajah dan bukan ditakluk. Yang datang hanyalah syarikat. Okey, yang sewa Sabah tersebut. Jadi apabila dia sewa, dia mengamalkan macam sistem feudal dululah. Apabila dia sewa ataupun dia milik suatu tempat, jadi semua benda dalam tempat tu dikira hak milik dia. Termasuklah undang-undang dan sebagainya. Dan inilah yang cuba diamalkan oleh SBUB. Okey, jadi apabila SBUB datang ke Sabah, mereka menjadikan Sabah itu sebagai seperti milik mereka, padahal Sabah hanyalah disewa oleh mereka. Okey, Mak Saleh cuba mengadakan rundingan dengan SBUB tetapi gagal. Namun sebaliknya Gubernur Beaufort menganggap Mak Saleh mengancam kepentingan SBUB. Okey, jadi Mak Saleh ni antara punca dia adalah dia kehilangan hak untuk memungut cukai. Jadi dia berunding dengan Gubernur Beaufort, berunding dengan SBUB tetapi gagal. Dalam masa yang sama, SBUB menganggap Mak Saleh ni adalah ancaman kepada dia. Okey, jadi peristiwa penentangan pada bulan Julai 1897, Mak Saleh menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Beliau membina kubu di Ranau. Okey, jadi Mak Saleh ni pada bulan Julai 1897 dia telah bertindak menyerang Pulau Gaya iaitu kubu British, kubu SBUB. Okey, dan beliau kemudiannya membina kubu dekat Ranau. Okey, pada bulan November 1897 pada tahun yang sama Mak Saleh telah menyerang Ambung. Okey, jadi Mak Saleh ni agresif jugalah, dia ada pengikut mungkin ramai. Jadi dia suka menyerang lah, sikit-sikit serang. Okey, jadi pada tahun 1898 Kowi mengadakan rundingan dengan Mak Saleh di Menggatal. Mak Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Jadi bagi mengelakkan serangan Mak Saleh yang akan merugikan pihak syarikat, jadi pihak syarikat telah bersetuju untuk membenarkan Mak Saleh mentadbir daerah Tambunan. Walau bagaimanapun, SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. Jadi SBUB ni dia hanya bagi setahun saja kepada Mak Saleh untuk mentadbir Tambunan. Jadi kemungkinan besar pada waktu itu SBUB sedang mengumpul kekuatan untuk menghapuskan pemberontakan Mak Saleh lah. Okey, Mak Saleh kemudian SBUB menyerang kubu Mak Saleh di Tebuh Tambunan secara besar-besaran. Okey, jadi apabila dia melucutkan jawatan Mak Saleh, jadi dia telah menyerang secara besar-besaran kubu Mak Saleh di Tebuh. Pada tahun 1900 Mak Saleh gugur dalam pertempuran di Tambunan. Okey, seterusnya adalah Mak Sator di Sabah.
Okey, Mak Sator merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mak Saleh yang bertanggungjawab melindungi kubu Mak Saleh di Tibabar. Okey, Mak Sator ni adalah pengikut Mak Saleh, yang mana jawatan dia adalah ketua Lieutenant dan bertanggungjawab melindungi kubu di Tibabar. Okey, beliau turut memimpin orang Kadazan Dusun di Tambunan, juga dikenali sebagai Mak Jator. Okey, Mak Sator ataupun Mak Jator. Okey, dia memimpin kaum Kadazan Dusun. Ini adalah suku terbesar dekat Sabah lah. Okey, sebab dia menentang adalah memperjuangkan kedaulatan tanah air. Kedua adalah beliau meneruskan perjuangan selepas kematian Mak Saleh pada tahun 1900. Okey, jadi apabila Mak Saleh ni terbunuh dalam perang di Tambunan, dia punya legasi itu diteruskan oleh Mak Sator ataupun Mak Jator. Okey, jadi Mak Sator telah membina kubu di Kampung Kepayan Lama, Tambunan berhampiran dengan kubu Mak Saleh di Tibabar. Okey, jadi dia bina kubu dekat Kampung Kepayan Lama. Okey, yang tak jauh daripada kubu lama lah, itu di Tibabar. Kubu ini dibina bertujuan untuk melambatkan serangan SBUB. Pada tahun 1900, British berusaha menamatkan kebangkitan Mak Sator dan Mak Saleh. Okey, Mak Sator dan pengikutnya berunduk ke Sungai Sunsurun. Pada tahun April 1900, Mak Sator berjaya menawang Kudat. Namun begitu, British menyerang balas dan beliau akhirnya terkorban. Okey, jadi apabila Mak Saleh ni gugur, jadi perjuangan itu diteruskan oleh Mak Sator memimpin pengikut Mak Saleh dan juga orang Kadazan Dusun. Okey, untuk berperang. Kemudian pada bulan April 1900 dia telah berjaya menawan daerah Kudat. Okey, tapi akhirnya British dapat ambil balik lah. Okey, yang tu adalah perjuangan kaedah bersenjata. Okey, yang ni adalah perjuangan dengan menggunakan kaedah perjanjian ataupun mencabar perjanjian. Okey, yang mencabar perjanjian berlaku dekat Perak lah, iaitu Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Okey, jadi yang berjuang dekat sini adalah Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela sebenarnya bukan nama dia. Maharaja Lela itu ialah gelaran bagi seorang mufti dekat Perak pada waktu itu. Jadi Datuk Maharaja Lela Pandak Lam adalah mufti Perak. Boleh dikatakan mufti Perak, nama sebenar dia adalah Pandak Lam lah. Okey, dia adalah keturunan Dain Salili, anak Raja Bugis yang berasal daripada Luwuk, Sulawesi. Okey, dia ni adalah antara keturunan Bugis, keturunan pembesar Bugis ataupun keturunan Raja Bugis. Okey, Datuk Maharaja Lela ialah orang besar ber-8 negeri Perak yang mentadbir Pasir Salak. Jadi Perak ni dia mewarisi sistem pembesar daripada Melaka. Jadi dia adalah pembesar ber-8, iaitu lapisan yang kedua. Okey, dia ada lapisan 4, kemudian lapisan ke-8. 4 orang itu ialah bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana. Okey, bawah dia tu adalah pembesar ber-8. Antaranya adalah Maharaja Lela. Okey. Yang mentadbir Pasir Salak. Jadi kenapa dia menentang? Kerana Residen British mengambil alih kuasa sultan, mengambil hak memungut cukai dan mencabuli adat resam orang Melayu. Jadi 3. Ambil kuasa raja, ambil hak pungut cukai dan mengancam ataupun mencabuli adat Melayu, campur tangan dalam adat orang Melayu. Okey, peristiwa penentangan pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah dan Pembesar Perak mengumpat R.C. Wood, peguam dari Pulau Pinang untuk memasukkan penjajah Pangkor, tapi usahanya gagal. Jadi pada tahun 1874, Sultan Abdullah ni telah menandatangani perjanjian Pangkor dengan British. Kemudian baginda tak puas hati. Okey, perjanjian Pangkor tu baginda tak puas hati, jadi dia telah mengupah peguam R.C. Wood untuk memasukkan perjanjian tersebut, tetapi gagal. Okey, kemudian mesyuarat sulit. Okey, disebabkan gagal, jadi mesyuarat sulit diadakan antara Sultan Abdullah dengan pembesarnya bagi membincangkan untuk menghapuskan Residen Perak, iaitu J.W.W. Bush. Okey, pada 2 November 1875, J.W. Bush diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mar Ashad jurubahasanya dan pasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampal pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Jadi pada 2 November 1875 ni, Bush bersama dengan Lieutenant Abbott dan Mar Ashad ni tiba ke Pasir Salak untuk menampal pengumuman
mengenai hak memungut cukai telah diambil oleh British. Okey, sebelum ni dilakukan oleh Maharaja Lela. Tapi sekarang ni bermula pada 1875 ni, hak memungut cukai telah diambil oleh British. Okey, kemudian kesempatan itu digunakan oleh Maharaja Lela dan pengikutnya untuk membunuh J.W.W. Bush pada hari yang sama, 2 November. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor pada induk Siputum dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh British. Manakala Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim dibuang negeri. Okey, jadi Datuk Maharaja Lela pada induk Siputum ni adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan Bush. Terutamanya Siputum. Siputum ni orang asli, sebenarnya dia orang asli. Dan dialah yang bertanggungjawab pergi menikam Bush. Dia menikam Bush. Bush masa tu dikatakan sedang mandi dekat sungai. Jadi dia menyelam dan dia timbul dan terus menikam Bush. Okey, kemudian penentangan menggunakan undang-undang. Yang ni hebat sikit sebab dia menggunakan undang-undang. Okey, latar belakang penentangan. Pertama adalah ketua gerakan ini adalah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir ataupun Haji Abdul Rahman Limbong. Keluarganya berasal dari Patani dan Terengganu, dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1929. Okey, sebab penentangan, Haji Abdul Rahman Limbong menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu. Jadi Terengganu ni antara negeri paling lambat menerima pengaruh barat, itu kira-kira pada tahun 1918. Apabila Sultan Zainal Abidin III mangkat dan juga Tunku Paluh mangkat. Semasa adanya Sultan Zainal Abidin III dan Tunku Paluh, British ni tak berani nak datang ke Terengganu sebab Tunku Paluh tu dikatakan ada keramat. Okey, antaranya pernah berlaku peristiwa di mana apabila British datang ke istana untuk berunding untuk meletakkan penasihat dia dekat Terengganu. Tetapi apabila dia nak balik, kerusi dia melekat. Okey, dikatakan karomah daripada Tunku Paluh lah. Okey, kerusi melekat, dia tak boleh tanggalkan kerusi daripada punggung dia. Jadi apabila Sultan Zainal Abidin III mangkat, jadi British cuba untuk masuk kembali ke Terengganu lah. Okey, peristiwa penentangan, jadi Haji Abdul Rahman Limbong memohon lesen wakil untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Jadi ada beberapa orang, ini masalah buku teks kita, apabila dia main tebuk je, dia tidak menceritakan secara lengkap peristiwa-peristiwa tu. Okey, jadi kalau pelajar baca sendiri memang pening lah. Okey, jadi berlaku peristiwa pada waktu itu di mana mereka ni tebas hutan. Okey, mereka tebas hutan, jadi itu melanggar undang-undang British lah. Jadi mereka ni ditangkap. Apabila ditangkap, Haji Abdul Rahman Limbong ni, dia menjadi peguam lah. Dia menjadi peguam ataupun lesen wakil dia panggil, untuk mewakili tertuduh di mahkamah. Okey, kemudian beliau bertindak menjadi peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telemong yang menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh ranger hutan. Okey, kegagalan pihak peguancara, pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan ditangguh dan berakhir tanpa keputusan. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni dia orang agama. Jadi dia menggunakan hujah agama dekat hakim, dekat mahkamah, sehingga mahkamah tu tak boleh menjatuhkan hukuman. Okey, tak ada keputusan mahkamah dikeluarkan, menyebabkan orang-orang Ulu Tembeling tu yang pergi tebas hutan, yang pergi kutip hasil hutan tu dibebaskan. Okey, akhirnya perbicaraan ditamatkan. Ulu Telemong, bukan Ulu Tembeling, Ulu Telemong. Hulu Terengganu, Ulu Telemong, Hulu Terengganu. Akhirnya perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Apabila berlaku kebatikan Tani pada tahun 1928, British menangkap beliau atas tuduhan menghasut. Okey, pada tahun 1928 ni, Haji Abdul Rahman Limbong sebenarnya tidak terlibat pun dengan gerakan Tani ni. Okey, tapi beliau tetap ditangkap dan juga dibuang negeri ke Mekah. Kebangkitan Tani itu berlaku apabila penduduk Hulu Terengganu ni, antaranya Hulu Telemong ni, telah bangkit mengadakan perarakan.
Okey, mereka pergi berarak nak pergi ke Istana Sultan dekat Kuala Terengganu. Daripada Hulu Terengganu nak pergi ke Kuala Terengganu, tapi mereka ni kemudian telah ditahan dan ada beberapa orang telah ditembak oleh polis menyebabkan mereka pun bersurai lah. Okey, jadi itu saja untuk bab 7.1, bab 7 penentangan penduduk tempatan 7.1. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.